Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku ada dekat kedai PC yang bernama OMG Tech. Dan hari ni aku nak beli barang-barang PC berharga sebanyak bawah RM4,000. Dan itu tak termasuk dengan monitor, keyboard, mouse dan sebagainya lah. So kalau korang nak tengok barang-barang apa yang aku beli, jom kita tengok. Sungguh licik, akal permainan licik. Macam mana feeling dapat PC baru? Macam mana? I'm feeling hype, man. Feeling hype. Guys, macam mana cakap, memang rasa dia seronok lah. Rasa dia seronok sebab walaupun mahal, tapi dia banyak penggunaan dia untuk editing boleh kan, untuk main game pun boleh. So itulah, bila kita tengok PS5 banyak game kita lah, PS5 banyak tipu so terpaksa beli PC dulu. So ini dia, I'm feeling hype bro. Okay guys, macam yang korang tengok tadi, aku baru je angkat PC yang aku beli dekat OMG Tech. Dan sekarang tanpa membuang masa lagi, aku nak cerita kat korang spek apa yang aku pakai untuk PC aku ni. So jom. First kali, aku nak tunjuk kat korang GPU apa yang aku beli. Come on. Ini dia. Weh, dah ada terus ha. Okay, aku nak tunjuk korang inilah GPU yang aku guna. Aku guna GeForce GTX 1660 Super. Okay, masuk ke sini maknanya dia berpusing dia akan sebanyak 1660 kali, bukan? Lebih kurang macam tu lah kan. Aku tak tahu nak explain macam mana. Yang penting dari gigabyte ni. Tolong dong, tolong. You are so dumb. Damn. Tolong. Tunggu jap. Right. Alright. So macam Loman cakap tadi, yang kita orang guna daripada gigabyte GeForce GTX 1660 Super. So ini ada 6GB. So alright. So benda yang kelakar yang sebenarnya, benda ni sasar dekat belakang ni. Belakang ni ada 3 display port kalau korang tengok. Ada 3 display port. Mangkuk ni tak nampak satu pun. 2 jam dia spend nak cari satu. Pelala dah pasang HDMI. Tak apa, aku datang fotokan. Alright, so settle barang pertama. Alright. Kau cakap tak bagus, biar aku lah cakap. Okay, alright, fine. Okay guys, seterusnya kita
apa yang dia explain tadi tak betul sebenarnya. Aku yang paling betul, aku lebih tahu. Sekarang ni, kalau korang nak tahu, ada berita buruk sikit. Aku nak tunjuk korang CPU ataupun prosesor apa yang aku guna. Aku guna AMD Ryzen 5 2600. Sebab kan aku tak ada kotak nak tunjuk korang. Kotak Jordan ni. Aku acah-acah je lah depan korang. So aku tak tahu sangat pasal prosesor. Prosesor ni apa function dia? Prosesor ni adalah otak kepada sesebuah CPU tu komputer. sendiri. So GPU, CPU aku dah explain dua dah. Untuk CPU ni, untuk prosesor ni, gunakan macam aku cakap tadi lah, AMD Ryzen 5 2600. Okay, kita bagi kepada PUBG. Alright, macam nama cakap tadi, AMD Ryzen 5 2000 series. Okay, so banyak myth aku dengar yang AMD sebenarnya dia punya chip dia lagi power daripada Intel. And sebenarnya memang betul. Ryzen 5 2000 series adalah lagi power daripada Intel i5 10th gen. Right? So yeah, that's all lah untuk CPU. Kita bergerak kepada Lokman balik. Okay guys, GPU dah, CPU dah, dan yang ketiga orang tunjuk korang ialah motherboard. Dan motherboard aku guna ialah tiba-tiba ada. So ini lah aku guna. Korang mesti terkejut, kenapa aku pakai warna pink? So kalau korang nak tahu, sebenarnya aku ni jenis yang penting juga kualiti sebenarnya, tapi aku lebih suka apa yang aku tengok dekat mata banding apa yang aku rasa. So aku rasa mata aku rasa macam cantik ambil warna pink, dan sangat rare untuk lelaki pakai warna pink. So aku ambil. Apa yang aku guna? Aku guna ialah ASRock B450M Steel Legend. Alright, so macam Lokman kata tadi, kita gunakan motherboard daripada ASRock. Okay, limited edition atas ni, limited edition. Right, so motherboard ni adalah untuk size M. Kau nampak ujung ni M, untuk size M, M80X. Okay, right. So kat sini korang boleh tengok dia ready untuk AMD, right. So kalau korang nak tahu CPU antara Intel dengan Ryzen, dia ada motherboard dia sendiri, tapak dia lain-lain, alright. So ini adalah untuk AMD saja. So sebenarnya Lokman nak pakai Intel, so tak jadi nak pakai Intel, dia nak sangat motherboard ni, terpaksalah ambil Ryzen dan try lah ambil Ryzen. Alright, so kalau kita pusing kat belakang, kau boleh nampak layout dia macam mana. Okay, dia ada askar-askar, lepas tu dia ada ping-ping sini, ping-ping sana. Tapi sebenarnya bila kena RGB tak nampak pun ping, nampak silver je. Alright, so I guess that's all. Nampak. Okay, fine, nampak. Right. So that's all untuk motherboard. Moving on, Lokman. Let's go. Lemak, lari aku sih. Okay, dah. Okay, jom. Okay guys, barang yang paling aku tunggu, yang paling aku hype, yang paling aku excited ialah ini dia. Korang kena zoom benda ni. Nama benda ni lah G-Skill. Ni ada RAM stick lah, RAM stick. Apa yang aku minat tentang RAM ni, satu, harga dia mahal. Aku suka benda-benda yang mahal. Satu, mahal sebab berkualiti lah. Dah, aku paling gila suka benda ni ialah dia punya texture. Bukan texture macam rasa kan. Macam dia punya figure, finishing, bentuk dia. Bentuk dia ngam terus. Sumpah, dia macam jongkong emas. Lepas tu tepi jongkong emas tu ada diamond. Kau boleh tengok video yang ni. Tengok yang video tu, nampak? So aku try buka. Sebab tadi tak buka mas. Ni boleh tunjuk kotak saja, nak tunjuk dia punya premiumnya kotak ni. Sebab kalau ikutkan bajet aku, tak adalah semahal ni. Cuma sebabkan RAM stick ni, aku terpaksa tambah sikit. Kau tengok, dia punya tak ada benda pun, tapi style. Tapi bagi aku style. And ni macam ni lah. Siap ada kain mat. Dan kalau kau tengok PC aku pun, benda yang paling cantik kat situ bagi aku lah, dia punya RAM stick dia tu, yang korang nampak dua kembar tu kan. Aku menggunakan 16GB. Dan selebihnya akan di-explain oleh Pablo. Benda tu kau buat lari, kau nak explain apa? Sorry guys. Alright, so RAM stick, really I have nothing much to say tu. Benda ni look
premium gila. Korang boleh, kalau korang pernah nampak, korang pergi search G-Skill Trident Z Gold. Apa, korang sendiri akan serius. Korang sendiri akan jadi macam tu. Jadi aku tak tahu nak cakap apa. Kalau benda tu dalam ni kan, aku Bro. Oh. Cool man, cool. Alright, cool. Kalau benda tu ada dalam ni, kau bayangkan dia bagi cloth tu. Aku dah buka kotak. Kau dah buka. Kau bayangkan kenapa dia bagi cloth. Kenapa dia bagi cloth? Kau tengok macam mana dia punya finishing. Memang nice gila. Alright, so moving on to the next item. Okay, seterusnya barang yang aku guna ialah SSD daripada Clef. Come on. Alright. Okay. Kita pakai Clef. Okay, kenapa aku pilih Clef ni? Sebabkan dah tak ada pilihan. Dan aku pun tak tahu jenama-jenama SSD. Yang aku tahu Kingston, Samsung. Itu je antara jenama yang aku tahulah. Tapi Clef tak pernah dengar. Tapi bila je aku apply dekat aku punya motherboard, sumpah lawa teruk. Bila dia cakap dengan aku, bang ambil abang. Sebab apa kena ambil? Sebab apa kena ambil? Sebab ni RGB bang. Aku macam, sebab RGB je kau suggest aku. Budak flat memang bising-bising sikit. Budak flat. Okay. So aku tak tahu nak pasal SSD ni. Aku tahulah kita menggunakan 240GB. Dan ada satu benda aku nak cerita korang, yang aku tak pakai HDD kan. Aku pakai external hard disk je. Aku tak pakai internal punya. That's why aku tak beli HDD. Cerita pasal Arsenal lawan Chelsea, yang Arsenal menang tu, aku tahu. We are Arsenal. We love Arsenal. Come here. Alright. So ini SSD. Ini sebenarnya bukan SSD lah. Ini kita panggil M.2 NVMe SSD. Alright. So maksudnya dia SSD yang terus ke motherboard. Dia kecil, M.2, faster, bla bla bla. Okay. So rapid speed, reduce latency, high efficiency, bla bla bla. Aku tak tahulah benda maksud dia kan. Aku tahu tapi macam apa lah. Tapi yang penting ini M.2 punya SSD, okay? M.2, kita panggil M.2. Okay. Alright, so kalau korang tanya apa beza SSD dengan HDD. Alright, SSD sebenarnya stands for solid state drive. HDD stands for hard disk drive. So biasanya HDD storage dia lagi besar tapi dia slow. Right, so SSD pula storage dia lagi kecil tapi dia lagi laju. So siapa yang bangsawan tu bolehlah beli SSD 2TB SSD 2TB atau 1TB. So that's all untuk SSD. Oh ya, kita orang guna SSD satu je. Kita orang tak beli dua. Tak tahu kenapa. Nanti komen lah kat bawah, tanya Luqman kenapa tak beli Moving on to the next item. Okay, seterusnya barang yang aku pakai untuk PC aku tak lain tak bukan PSU ataupun kita panggil power supply. Ting. So, inilah barang dia. Balik mat. Okay, inilah yang aku guna. Antara barang yang aku paling tak excited disebabkan jenama dia lah. So kalau korang nak tahu, aku ni tak tahu sangat pasal komputer. Aku tahu sikit-sikit, basic je. Sebab at least kita nak beli komputer, kita tahu basic dia. So jenama yang aku paling minat untuk PSU ialah Steampunk. Steampunk sebab logo dia macam Spiderman. Tu je. Lepas tu warna dia minimalist dan warna putih. Tapi disebabkan tak ada, aku pakai Lux ni. Disebabkan abang tu saja sebab apa? RGB. Sebab RGB dia suggest RGB kan. So sebab jenama dia macam jenama shampoo, aku pun terima je lah kan. Pasal power supply aku tak tahu apa dia. Yang aku tahu dia ni macam mana lah. Apa yang korang faham tentang power supply? Tu yang aku faham. Explanation daripada Pablo. Function power supply. Alright. So mangkuk ni pergi cakap jenama dia Lux. Sebenarnya bukan lah, jenama dia Aerocool lah. Jenama dia Aerocool, bukan Lux. Lux ni nama model dia lah. It's okay. Okay, kenapa kita ambil Lux? Tak tahu. Aku sendiri no choice. tak tahu. No choice. Alright, so no choice. Tapi
yang penting ni lah, berapa watt dia deliver. Right, so dengan barang-barang yang kita orang guna, AMD Ryzen 5 2000 series, kita orang guna GPU 1660 Super. Lepas tu dengan motherboard lagi dengan itu. So brother tu suggest kita ambil 650 watt. Tapi kira logik gak lah kalau kita ambil 650 watt pun. Alright, so I think that's all lah. Oh ya, benda ni ada RGB lah. Kalau korang tengok belakang ada RGB. Alright, ada 13 lightning effect dia 13 lightning effect. Lepas tu dia ada ventilation area dia. And yelah, dia punya RGB dia, apa hal terbalik RGB dia. Dah habis tak apa? Oh, kalau nak tahu lah, ni sebenarnya quite nice lah. Jenama ni sebenarnya quite nice bagi aku. Quite Sebab nice. aku tak minat dari awal. Alright, so macam Loman cakap, dia tak minat sangat, tapi quite nice lah. Okay, aku rasa probably sebab RGB dia kot, tak tahulah. Next item. Aku campak. Okay, next item yang kita gunakan untuk PC kita ialah AIO. Dan jenama yang aku gunakan ialah Porto. Tak kata nak buat transition. Okay, yang kita gunakan ialah, dengan buka-bukanya, kita pakai jenama ID Cooling menggunakan Aura 19. Ni wanita yang ke-19 ni, memang aura dia Masya Allah. Bukan. Bukan. Aura Flow Snow Edition. Kenapa Snow Edition? Macam aku ulang tadi, aku suka warna putih sebab dia just nice and minimalist. Dia tak nampak macam nak terlampau gaming. So aku pilih Snow Edition. Aura Flow 240. 240 ni, ni 240. Aku tunjuk sini lah. Okay, 240 ni bermakna 2 kipas. Kalau 360, 3 kipas. Itu yang aku tahulah, yang aku boleh palatau, gang. Apa function ID Cooling ni kalau nak tahu? Aku tak tahu. Pablo, explain. Tolong. Alright, so AIO. Alright, so kenapa kita gunakan AIO, tak guna kipas biasa? Itu semua atas Luqman. Alright, so editor tutup harga. Alright, so kita gunakan AIO sebab Luqman kata AIO ni nice gila lah, apalah kan. So macam Luqman kata tadi, 240, 2 stands for 2 kipas. Alright, so sebenarnya benda ni simple je. Aku rasa korang tahu ke macam mana AIO ni function. So benda kat depan ni yang kau nampak menatang bulat ni, ini adalah dia punya block untuk CPU. So benda ni dia akan bolt ke motherboard. Atas motherboard tu ada CPU. So dia akan bolt ke CPU. And then dalam tube ni, kalau kau nampak sini ada tube. Right, so dalam tube tu ada fluid dia, ada liquid. So belakang kipas ni ada radiator. So kipas ni akan menyejukkan radiator yang membawa air dalam tube ke CPU. So CPU akan sejuk lah. So macam konsep kereta lah, senang je lah. So aku rasa maybe that's all untuk ni. Oh ya, ada RGB, itu penting. Alright, next up. Sebelum aku jampak, baik aku ambil sendiri. Okay, ini dia last kali. Orang kata dia punya kulit lah, boleh kata kulit dia. Casing yang aku beli ialah BMS. Dan okay, aku tak tepi lah, takut tak nampak. Okay, so kotak ni kotak yang aku guna BMS ni bukan kotak yang aku nak. Sebab kotak yang aku guna ialah kotak Invasion. Editor letak gambar kat sini kan. Ini adalah casing yang aku nak, Invasion. Wish apa pun aku tak tahu, tapi dia punya logo cantik. Sebab aku suka. Dia warna dia nice lah kan. Tapi BMS ni kiranya macam, kalau lah tak ada Invasion ni, aku akan ambil BMS ni. So alhamdulillah adalah BMS ni. So apa aku nak cerita pasal BMS ni? Okay, BMS ni yang aku boleh explain. BMS ni dia size M. Betul? Yes. Okay, casing ada berapa size? Okay, casing dia ada 3 size. Yang pertama ialah size M, size S dan juga size XL. So Dekat kotak ada tulis big, medium, small. Big, medium, small. Kebetulan. Okay, so size casing dia ada size big, medium dan small. So pandai-pandai korang nak pilih, sebab aku pun tak tahu. Dan size casing ni, kalau korang nak beli casing, bergantung pada motherboard yang korang pilih. Kalau motherboard korang besar, dan casing korang pun kena besar. Korang nak pilih yang mana, ikut suka korang. Yang penting dia tally dengan size motherboard. That's it.
sekarang kita bergerak pada barang-barang tambahan ni. So ini semua barang-barang tambahan kata untuk melengkapkan PC lah. Disclaimer, barang-barang ni semua tak termasuk dengan harga yang kita orang letak dekat title video, right? So let's get to it. First up, kita ada monitor daripada MSI, Curve Gaming Monitor Optix G27C4. Spek dia adalah 27 inci. So dekat bawah ni dia tulis curve. Lepas tu ini aku tak faham benda. Lepas tu 165Hz guys. Refresh rate dia 165. Memang nice teruk. 1 millisecond response time. So color gamer ada AMD FreeSync. Kalau tak silap aku, kalau kau nak pakai AMD FreeSync ni, korang kena pakai semua daripada AMD, termasuklah CPU dan juga GPU. So dia frameless, no border at all, tak ada frame, and anti-flicker. Aku tak tahu maksud, tapi dia anti-flicker. Right, gaming mouse daripada Corsair. Mouse ni wireless, right? So nama mouse ni Harpoon RGB wireless. So clearly dia wireless lah. Dia punya RGB tak banyak, dia just dekat dia punya palm dengan dekat dia punya DPI button je, right? And then lampu dia boleh ubah-ubah dengan software Corsair, iaitu software IQ. And then dia menggunakan teknologi Slipstream. Itu teknologi wireless lah untuk Corsair. Alright, macam aku cakap, there's nothing much to say. Oh, and mouse ni adalah mouse ergonomik. Okay, so dia bukan mouse, dia ada yang sama kiri kanan dengan yang sebelah tangan je. So yang ni adalah sebelah tangan je. Tak silap aku nama dia ergonomik. Okay, so next item. So next item kita orang adalah Razer Kraken X Lite Gaming Essential Wire. Okay, so biasanya right, orang akan guna untuk PC lah, orang akan guna USB, right? So dia akan cocok dalam lampu-lampu, right? So ini tak ada lampu sebab dia gunakan 3.5mm audio jack. Okay, aku tahu ramai kecam Razer sebab nampak macam nak jual Ferrari padahal jual Honda je kan. So, tapi not bad lah barang dia orang, selesa gila, right? So, ada 7.1 surround sound, adjustable headband, right? So, hidden dia punya cushion lah, selesa sebenarnya cerita kan. Okay, and then this is the exciting part guys, 7.1 surround sound, alright. Ini tak main-main yang gaming headset, right? Last item, koyak rabak. Last item untuk keyboard, kita menggunakan Red Dragon Kumara, right? So ini adalah mechanical gaming keyboard menggunakan blue switch. Okay, so ini blue switch lah. So korang tahulah keenakan blue switch macam ni kan? Korang tahulah keenakan macam ni. So untuk korang lah kan, aku bagi sikit sound test lah untuk korang yang nakkan ASMR lah kan. So aku menjanjikan ASMR untuk korang, aku mau bagikan ASMR. Right, so here we go, ASMR test, right? Alright, so sekian sajalah ASMR kita Okay guys, itu saja barang-barang yang aku beli untuk PC baru aku ni sebanyak dah lah. Sebanyak RM4,000. Okay. Pijak lagi kau. Sorry guys. Sebanyak RM4,000 macam korang tengok dekat title yang ada di bawah. So korang relax dulu, aku akan bagi tahu harga setiap barang-barang yang aku beli ni. So korang boleh totalkan mendapat satu jumlah harga yang telah kita orang gunakan. Jadi, jom kita tengok. Alright guys, sekarang pukul 1 tengah hari. Aku baru je lepas solat asar dan waktu yang ditunggu-tunggu kan. Aku tahu korang tak sabar, aku lagi tak sabar. Jom kita tengok B-roll.
Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Untuk korang yang tertanya-tanya berapa harga komponen-komponen yang ada dalam setup gaming aku ni. Okay, first kali prosesor dia Ryzen 5 2600 berharga RM600. Seterusnya motherboard ASRock Steel Legend Pink Edition RM400. Seterusnya GPU Gigabyte RTX 1660 Super RM1200. RAM aku pakai RAM stick G-Skill Trident Z Royal 8/2 Gold RM650. SSD aku pakai Clef RGB M.2 240GB RM200. Power supply aku pakai Aerocool Lux Shampoo 650W Bronze RM200. Case aku pakai BMS M ATX size M white case RM200. Dan total lebih kurang, aku tak tahu harga total berapa, sebab yang ni harga bukan harga combo. Kalau harga combo, harga ni sebanyak RM3,850. So inilah dia setup gaming aku di bawah RM4,000. Jadi sebelum aku habiskan video ni, aku nak kredit thank you for Karim sebab sponsor meja ni, dan thank you juga untuk mak aku kerana sponsor kerusi ni. Okay guys, jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Stay tuned. See you in the next video. Assalamualaikum.